Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas PDPR. Buat anak-anak 4 Hisa, hari ini kita akan belajar tajuk khauf dan raja', iaitu tajuk di bawah pelajaran 23 bidang akhlak Islamiah. Boleh rujuk buku teks muka surat 193 hingga 197. Jadi, antara objektif pembelajaran kita pada hari ini, selepas sesi PDPR, murid dapat, yang pertama, dapat menyatakan maksud khauf dan raja' dengan betul. Yang kedua, murid dapat menyatakan dalil naqli khauf dan raja' dengan betul. Dan yang ketiga, murid dapat menjelaskan contoh khauf dan raja' yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz harap semua dah bersedia dengan buku kerja untuk kamu buat nota dan latihan pengukuhan yang akan Ustazah bagi lepas ni. Kita boleh teruskan dengan maksud khauf dan raja'. Apa itu khauf? Apa itu raja'? Ini ambil daripada perkataan bahasa Arab. Khauf bermaksud takut kepada kemurkaan dan azab Allah dengan menjauhi segala larangannya. Takut kepada kemurkaan dan azab Allah, bukan takut semata-mata, tapi diiringi dengan menjauhi segala larangannya. Apa pula maksud raja'? Raja' bermaksud mengharapkan keredaan Allah dengan melaksanakan segala perintahnya. Mengharapkan keredaan Allah dengan diiringi kita buat segala perintah Allah. Ini pula adalah dalil naqli bagi khauf. Apa tu dalil naqli? Kalau sebelum ni di dalam kelas Ustazah ada bagi tahu, dalil tu maksudnya hujah atau bukti. Kalau naqli ni maksudnya hujah atau bukti daripada Al-Quran dan hadis. Okey, jadi dalil naqli ni daripada surah Ali Imran, daripada Al-Quran surah Ali Imran ayat 175. Kamu boleh dengar Ustazah baca kemudian ikut. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama zalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Mafhumnya, sesungguhnya mereka hanyalah syaitan yang menakut-nakutkan kamu dengan teman-teman sertanya. Kerana itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, ya ini Allah, jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi itu dalil naqli bagi khauf. Ini dalil naqli bagi raja'. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Mafhumnya, mereka merenggangkan diri dari tempat tidur, yakni dengan sedikit sangat tidur kerana mengerjakan sembahyang tahajud dan amal-amal soleh mereka. Dan amal-amal soleh, mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut akan kemurkaannya serta dengan perasaan ingin memperoleh keredaannya. Ini highlight, memperoleh keredaannya. Dan mereka selalu pula mendermakan sebahagian dari apa yang kami beri kepada mereka. Jadi, apakah cara untuk mendapatkan khauf dan raja'? Ini adalah cara untuk kita mendapatkan khauf. Khauf ni apa dia tadi? Perasaan takut akan azab Allah yang disertai dengan meninggalkan larangan Allah. Jadi, ini adalah cara untuk mendapatkan khauf. Yang pertama, bergaul dengan ulama dan para solehin. Apa tu ulama? Ulama ni adalah orang yang alim ataupun orang yang ada ilmu. Orang yang ada ilmu tentang agama, yang faqih, yang tahu tentang fiqh, yang tahu tentang hadis. Dia tahu hadis tu hadis palsu ke, hadis sahih ke. Maksudnya orang yang mempunyai ilmu lah, mempunyai ilmu yang mendalam. Apa tu pula solehin? Solehin ni adalah orang yang soleh. Selalunya orang yang soleh, yang kuat melakukan ibadah dan
sentiasa bermujahadah meninggalkan nafsu untuk melakukan larangan Allah. Itu adalah orang solehin, orang-orang soleh. Apa pula cara lain untuk mendapatkan khauf? Yang kedua adalah sentiasa mengambil iktibar daripada kisah kaum terdahulu. Ambil iktibar maksudnya ambil ibrah atau pengajaran daripada kisah kaum terdahulu. Kita ada belajar kan, kalau dalam Al-Quran ada diceritakan tentang kaum Bani Thamud, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum-kaum yang menderhaka ataupun kaum-kaum yang menentang agama Allah, yang kaum-kaum yang tidak menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kaum yang tidak menerima apa yang disampaikan oleh utusan Allah kepada mereka. Jadi kaum-kaum terdahulu ni, mereka yang melanggar perintah Allah, mereka yang dengan tanpa malu melakukan perkara-perkara larangan Allah, mereka ditimpakan dengan bala bencana. Allah turunkan bencana kepada mereka. Jadi itu boleh dijadikan sebagai iktibar dan pengajaran kepada kita supaya takut untuk melakukan larangan Allah, takut untuk melakukan apa yang Allah larang. Okey. Seterusnya, sentiasa bertaubat dengan sentiasa mengingati mati. Ini adalah yang selalu disarankan. Ustazah teringat ketika Ustazah belajar di universiti dulu, pensyarah Ustazah selalu cakap, kalau kita takut, kalau kita teringat untuk melakukan suatu perkara yang bercanggah dengan ajaran Allah, ataupun kalau kita teringat untuk melakukan sebarang perkara maksiat, pertama, senang je, ingat mati, ingat Allah ni nak tarik nyawa kita pada bila-bila masa je. Maksudnya tanpa amaran, kalaulah Allah tarik nyawa dalam keadaan kita melakukan dosa, kan takut tu kan. Jadi untuk kita mengelakkan diri kita daripada melanggar perintah Allah, untuk kita tanamkan rasa khauf, iaitu takut dengan azab Allah, adalah dengan mengingati mati, banyakkan bertaubat. Okey. Seterusnya, cara mendapatkan rojak. Rojak ni tadi adalah dengan mendapatkan keredaan Allah, dengan melaksanakan perintah Allah kan. Jadi antaranya adalah dengan bermujahadah menentang hawa nafsu. Apa maksud bermujahadah? Bermujahadah ni maksudnya kita berjihad. Berjihad dengan diri kita untuk menentang hawa nafsu. Kita nak buat tu, tapi kita tahan diri. Tahan diri itulah bermujahadah. Yang kedua, melaksanakan amal ibadah dengan penuh kesungguhan dan istiqamah. Maksudnya buat amal ibadah dengan penuh kesungguhan, dengan sungguh-sungguh, dan istiqamah. Maksud istiqamah adalah secara berterusan ataupun secara konsisten. Tidaklah dia buat, ada musim-musim nak buat, ada musim-musim tak nak buat. Begitu. Jadi istiqamah ni adalah buat secara berterusan, biar sedikit tapi benda tu berterusan. Okey. Yang ketiga, tidak berputus asa dengan merayu dan merintih kepada Allah. Antara cara untuk mendapatkan rojak, kita ni tak putus asa. Seterusnya, kita teruskan dengan contoh khauf dan rojak yang diamalkan oleh Rasulullah. Okey, kisah ni diambil daripada hadis Anas. Anas ni antara sahabat Nabi. Anas meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi seorang lelaki yang sedang terlantar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang perasaannya ketika itu. Lelaki itu memberitahu baginda bahawa dia sangat mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dia berasa takut akan dosa yang pernah dilakukannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. Bermaksud, tidak berhimpun kedua-duanya dalam hati seorang hamba Allah pada ketika itu, melainkan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang diharapkan dan menyelamatkannya daripada apa-apa yang ditakutkan. Riwayat Bukhari. Ini pula contoh sifat khauf.
ketika peristiwa gerhana matahari. Rasulullah mendirikan solat sunat gerhana matahari dengan khusyuk. Pada sujud terakhir, baginda menangis kerana takut dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab. Lalu Rasulullah merintih dengan bersabda, "Wahai Tuanku, bukankah engkau telah berjanji padaku untuk tidak mengazabkan mereka pada ketika aku ada bersama-sama mereka? Tuanku, bukankah engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak mengazab mereka apabila mereka memohon ampun? Sekarang kami sedang memohon ampun kepadamu." Hadis ni menunjukkan bahawa Rasulullah, ni hadis menunjukkan sifat khauf yang pernah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kejadian berlakunya gerhana matahari. Baik, kita teruskan dengan konsep khauf dan roja' yang seimbang. Ini konsep ni apabila kita mengamalkan khauf dan turut mengamalkan roja' pada masa yang sama. Pertama, seseorang yang mengharapkan keredaan Allah hendaklah melakukan amal ibadah dan menjauhi perbuatan maksiat. Kita mengharapkan keredaan Allah, kita kena sertai dengan melakukan amal ibadah dan menjauhi perbuatan maksiat. Kemudian, rasa takut kepada Allah hendaklah diiringi dengan tindakan yang selari dengan syarak. Rasa takut kepada Allah hendaklah diiringi. Rasa takut je tak cukup, tapi mesti diiringi dengan tindakan yang selari dengan syarak. Seterusnya, ganjaran syurga dapat menjadi motivasi untuk seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah. Ganjaran syurga yang Allah janjikan dapat menjadi motivasi atau inspirasi kepada seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah, semata-mata untuk kita mengharapkan keredaan Allah untuk memperoleh ganjaran syurga. Perasaan khauf terhadap balasan neraka akan menjadi benteng daripada keinginan melakukan maksiat. Ni betul kan? Kita rasa khauf, rasa takut terhadap balasan neraka akan menjadi benteng. Perasaan itu yang akan menjadikan perisai untuk keinginan kita melakukan maksiat. Perasaan raja' akan mendorong seseorang untuk berlumba-lumba melakukan ibadah tanpa putus asa terhadap rahmat Allah. Perasaan raja', iaitu perasaan yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah, akan mendorong seseorang untuk berlumba-lumba melakukan ibadah tanpa putus asa terhadap rahmat Allah. Khauf dan raja' hendaklah berpaksikan husnuzan kepada Allah. Khauf dan raja', khauf perasaan takut akan azab Allah, dan raja' perasaan mengharapkan keredaan Allah tu hendaklah berpaksikan husnuzan. Husnuzan ni maksudnya bersangka baik kepada Allah. Hikmah khauf dan raja'. Apa maksud hikmah? Hikmah adalah kelebihan yang diperoleh di sebalik sifat khauf dan raja'. Pertama, melahirkan insan yang sentiasa mengingati Allah dalam setiap keadaan. Kedua, melahirkan insan yang bersungguh-sungguh dalam setiap pekerjaan kerana yakin Allah melihat dan menilai setiap perbuatannya. Ketiga, mendidik jiwa agar sentiasa menjauhi larangan Allah kerana takut akan kemurkaannya. Keempat, melahirkan insan yang sentiasa gembira melakukan kebaikan supaya mendapat kemanisan iman. Yang kelima, melahirkan insan yang sentiasa bertawakal kepada Allah setelah berusaha bersungguh-sungguh. Jika kita amalkan sifat khauf dan raja', kita amalkan khauf dan raja' dengan sebaik-baiknya, insya-Allah inilah hikmah yang kita dapat. Seterusnya, habis dengan pembelajaran kita pada hari ini. Seterusnya, kita akan pergi kepada latihan pengukuhan. Ini ustazah nak kamu buat dalam buku kerja. Yang pertama, nyatakan maksud khauf dan raja'. Yang kedua, nyatakan dalil naqli khauf dan raja'. Ustazah nak kamu tulis dalil naqli dalam Arab beserta terjemahannya.
Okey. Yang ketiga, menjelaskan contoh khauf dan rajak yang diamalkan oleh Rasulullah. Ustazah nak kamu bagi 2 contoh khauf dan rajak yang diamalkan oleh Rasulullah. Okey. Dan Ustazah nak tambah latihan pengukuhan keempat. Terangkan hikmah khauf dan rajak kepada individu. Ustazah nak kamu buat 2. Terangkan 2 hikmah khauf dan rajak kepada individu. Kamu tahu juga kalau format soalan untuk terangkan, mestilah jawapan kamu ada isi dan ada huraian. Di antara isi dan huraian, letakkan perkataan sabuk di tengah-tengah. SABUK. Tak kisah apa-apa. Supaya, atau agar, atau bagi, atau untuk, atau kerana. Letakkan salah satu perkataan tu di tengah-tengah antara isi dan huraian. Okey. Itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Ustazah harap dapat memberikan manfaat kepada semua dan harap semua dapat membuat latihan pengukuhan yang Ustazah bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.